Apa Ustaz? Minta kaburkan kereta VEE 3512 lampu buka. Oh, kereta saya tu. Tak start balik, tak balik Ustaz kan? Tolong tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan imam-imam, Bilal tuntut Bilal tuntut siap, seterusnya tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya rakan-rakan saya dalam perkhidmatan kerajaan swasta, seterusnya kepada abang-abang, adik-adik serta anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama ke masjid ini dalam suasana musim PKP ini, mana dalam keadaan kita diminta menjaga ataupun mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa, khususnya daripada Kementerian Kesihatan, dan telah dikeluarkan garis panduan untuk masjid dan surau oleh Jabatan Agama Islam yang diedarkan, mana keliling itu ditandatangangi oleh pegawai eksekutif Baitul Mal ataupun majlis, mana majlis agama dan adat Melayu kan, mana kita kata majlis lah, majlis agama Islam negeri Perak. Okey, InsyaAllah pada malam ini kerana masa agak kesuntukan dan saya nak cuba menyambung perkara yang berkaitan dengan iddah, dalam perkara yang berkaitan dengan bab munakahat ini, dalam bab munakahat yang berkaitan dengan ada kaitannya sama ada iddah itu berlaku kerana penceraian ataupun iddah itu berlaku kerana kematian. Pastinya tajuk pada malam ini ialah pertikaian tentang berakhirnya iddah. Mana pertikaian ni, andai kata isteri kata, suami kata iddahnya masih ada, isteri kata tidak, mana dah habis dah iddah, maka apa solusi, apa cara penyelesaian yang ditunjukkan oleh agama lah, ataupun melalui yang ditunjukkan oleh ulama-ulama dulu melalui mana tentang pertikaian tersebut. Apabila seorang isteri yang dicerai itu mendakwa bahawa telah berakhir iddahnya dengan lain dari iddah bulan, mana ini bagaimana keutamaan iddah di sini ialah iddah quru' lah. Kalau iddah bulan tak ada kira lah kan, berapa bulan dia bercerai dan berakhir berapa bulan. Kalau 3 bulan lah, kan. Hendaklah diterima dan dibenarkan dakwaan itu dengan syarat ia bersumpah, dan ada kemungkinan iddah boleh selesai walaupun menyalahi adat kebiasaannya ataupun dusta oleh suaminya, kerana sulit sekali hendak dibuktikan ke atasnya yang demikian itu, dan kerana ia harus amanah di atas suatu yang di dalam rahimnya. Mana hendaklah diterima, mana kalau perempuan itu kena
diterima pengakuan isteri dia atau perempuan dan dibenarkan dakwaannya itu, apa yang didakwanya, dengan syarat ia bersumpah. Apabila ia mendakwa iddahnya belum berakhir selepas berkahwin dengan suami lain, maka tidak boleh diterima dakwaannya kerana relanya dengan perkahwinan, berarti secara tidak langsung ia mengakui berakhirnya iddah. Berdasarkan kepada kaedah fiqh, ar-ridha bi syai' ridan bima yansha' anhu. Redha dengan sesuatu berarti redha dengan apa yang terjadi dengannya. Mana bila dia berkahwin dengan seorang yang lain, bukan mana ada pun apabila dia mendakwa iddahnya belum berakhir. Dia kata iddah saya tak tamat. Tetapi selepas dia berkahwin dengan suami lain, tapi dia dah kahwin, maka tidak boleh diterima dakwaannya kerana relanya dengan perkahwinan berarti secara tidak langsung mengetahui berakhir idahnya iddah. Mana tidak betul diterima. Mana dia kata bila dah kahwin, lepas tu dia kata dia nak membatalkan perkahwinan dengan dia kata saya kahwin dulu, iddah saya tak selesai lagi. Tapi maka perkara itu tidak diterima, dia berdosa kerana di sebelum itu dia telah merelakan perkahwinan. Kerana itu dia kata kaedah dia ar-ridha bi syai' ridan bima yansha'u anhu. Redha dengan sesuatu berarti redha dengan apa yang terjadi dengannya. Masa yang mungkin berakhirnya iddah. Iddah mengandung mungkin boleh berakhir dengan melahirkan kandungan tidak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah 180 hari dari ketika kemungkinan mereka bersama selepas nikah. Ini bagi kelahiran kandungan yang sempurna, tetapi jika kandungan sekadar berupa manusia, maka iddahnya mungkin berakhir dengan melahirkan selepas 120 hari 2 lahzah. Dan jika kandungan itu seketul daging, maka mungkin berakhir iddahnya dengan melahirkannya selepas 80 hari 2 lahzah. Nah, ini kiraan mana? Kiraan iddah mengandung yang melahirkan kandungan yang sempurna lah. Mana dikira sekurang-kurangnya mesti 6 bulan 2 lahzah. Mana dalam kiraan lebih kurang 6 kali 3 180 hari. Dari ketika kemungkinan mereka bersama selepas nikah. Mana dari tarikh mereka bersama selepas nikah. Mana kalau dia menikah malam pertama lagi dia bersama, mana kalau melahirkan kandungan itu ialah 180 hari, mana walaupun biasa kelahiran ini 90 hari, maka anak-anak yang lahir daripada mana melebihi tempoh 6 bulan 2 lahzah ini, maka anak itu dikira sebagai nasaf. Mana kalau ianya berlaku pertikaian lah, mungkin dipertikai kerana di suami dia yang ialah kedihiran lah, baru-baru kahwin 6 bulan je dah, mana 6 bulan lebih, 6 bulan 2 hari je dah ada lahir anak, maka dia pun pertikaikan. Maka pertikaian itu akan ditanya mana yang kira bila mereka itu bersama. Kalau mereka itu bersama cukup tempohnya, maka mana dikata mana iddah tu, mana kalau anak tu iddah tu dikira makna telah berkira kalau mengandung, habislah iddah tersebut. Dan itu bagi yang kelahiran lah. Bagi kelahiran kandungan yang sempurna. Tapi jika kandungan sekadar berupa manusia, makna dia zygote, kata lembaga baru, tapi dia tak sempurna, maka iddahnya mungkin berakhir dengan melahirkan 120 hari. Ini lebih kurang 4 bulan. Dan jika kandungan itu seketul darah, maka mungkin berakhir iddahnya dengan melahirkan selepas 80 hari. 80 hari makna
80 hari 6 kali 3 2 kali 3 6, mana 2 bulan 20 hari. Okey, mana itu biasalah, mana itu kiraan yang mana berakhirnya iddah. Sama ada melahir itu kerana sempurna kelahiran ataupun tidak sempurna kelahiran, mana diambil kira mana iddah itu akan berakhir kalau dia gugur. Misalnya ini kalau yang kurang daripada 180 hari ini biasanya kita sebut keguguran. Iddah dengan quru' mungkin boleh berakhir dengan berlalunya 32 hari dan 2 lahzah. Ini kalau kiraan quru' yang paling minimal dengan kekiraan berlalunya 32 hari. Mana sebulan 2 hari 2 lahzah. 2 lahzah ni 2 second lah. Sangat kan. Jika ditalak di masa sucinya. Tetapi kalau dicerai dalam masa khid, maka sekurang-kurang masa yang mungkin berakhir iddah ialah 47 hari 1 lahzah. Makna 32 campur 15 kan? Maknanya sekurang-kurang suci ialah 15 hari. Mungkin perkara yang seterusnya yang mungkin kalau ada pertikaian lah. Ini kalau timbul pertikaian. Kalau seorang isteri mendakwa ia diceraikan setelah berlaku dukhul, ini persetubuhan, bagi tujuan mendapatkan semua isi kahwinnya, maka sedangkan suami menafikan dakwaan itu dengan mengatakan ia dicerai sebelum dukhul, maka hendaklah dibenarkan penafian suami kerana yang asalnya tidak dukhul dengannya. Ini kalau cerai belum manulah, mana belum berlaku persetubuhan. Mana nak ambil kata siapa yang sebenarnya yang diambil? Siapa kata? Mana isteri kata dia telah berlaku dukhul, suami kata tidak, maka hendaklah dibenarkan penafian suami kerana yang asalnya tidak dukhul dengannya. Sungguh pun demikian, isteri wajib beriddah kerana berdasarkan kepada pengakuan dukhulnya, walaupun ia menarik balik perkataannya dan seterusnya mendustakan dirinya tentang dakwaan dukhul itu kerana ingkar kemudian atau salah pengakuan tidak diterima. Jadi kalau dia kata mana dia telah didukhul, suami kata tidak, pengakuan tu diterima pengakuan suami, tapi kerana isteri dah mengaku dia dah didukhul, maka dia kena beriddah. Kalau sebenarnya kalau dia tidak berlaku dukhul itu, kalau dia perempuan berkata tidak, lelaki pun kata tidak, memang ketika itu perempuan itu tidak perlu tak perlu beriddah. Ni kalau ada berlaku pertikaian lah kan. Tapi jarang kan. Tapi ialah kalau berkaitan kerana bila dia berlaku dukhul, maka hukum timbul hukum, natijah kepada hukum, maka isteri itu layak mendapat mas kahwin. Mas kahwin ni mungkin kalau mas kahwin ni tinggi, misalnya kalau belah-belah Kelantan, Terengganu, mas kahwin dia kalau 10,000 lah kan. Kita perak dia kalau mas kahwin kita murah. Ada yang 500, ada yang 200 ringgit, ada yang 1,000 ringgit, ada 2,000. Mana tapi di Kelantan, belah-belah pantat Terengganu, dia faham kalau begitu lah kan. Saya pun tak pastilah. Tapi dengar-dengar dia berkata apa yang dihantar oleh suami itu dia menjadi hak milik perempuan sebagai isi kahwin atau mas kahwinnya. Ini kalau tinggi lah kan. Kalau dia tak didukhul, maka dia tak dapat. Kan? Tapi telah berlaku dukhul, maka dia dapat. Dan itu kalau timbul pertikaian tentang dukhul ataupun tidak, maka yang mana memasukkan hasyafah itu ialah lelaki. Dia yang tahu masuk ke tak masuk kan. Perempuan mana tahu. Kita takut benda lain yang masuk kan. Itu mana telitinya hukum. Mana kalau dia tahulah pasal dia dikatakan persetubuhan itu sekadar memasukkan
walaupun sekadar melepaskan hasyafah sahaja. Okey, faham ya hasyafah? Ada adik yang tak tahu tu tanya ayah lah, pun tanya mak apa dia maksud kan. Saya rasa telah dijelaskan. Hukum wanita yang berkahwin tanpa diceraikan oleh suami. Kalau seorang wanita yang masih dianggap sebagai seorang isteri berkahwin dengan seorang lelaki lain, sedangkan telah sabit keadaannya sebagai isteri kepada suami yang pertama dengan pengakuan sebelum perkahwinan dengan suami kedua, tapi suami pertama mendakwa perkahwinannya masih kekal dan ia tidak pernah menceraikannya, kemudian isteri mendakwa bahawa ia telah diceraikan oleh suami yang pertama dan eddahnya telah berakhir sebelum perkahwinan dengan suami kedua, sedangkan tidak ada keterangan atau bukti kepada penceraian itu, hukumnya suami pertama hendaklah bersumpah bahawa ia tidak menceraikannya. Apabila ia bersumpah, maka berhaklah ia mengambil isterinya itu daripada suami keduanya walaupun secara paksa. Kerana isteri itu telah mengaku perkahwinan dengan suami pertama dan ia merupakan ikrar atau pengakuan yang sah. Lagipun kedua-dua mereka tidak sekata di atas berlakunya penceraian. Ini dalam kes kadang-kadang ada yang perempuan-perempuan yang kahwin, apatah lagi kalau kahwin itu tidak didaftarkan, kan? Dia dah anggap mungkin suami dia dah tinggalkan dia, kata suami dah ceraikan dia, ataupun mungkin berlaku sedikit pergaduhan yang salah faham, mana dia kata suami dah cerai, tapi bila suami dia tahu, dia kata teman ataupun saya tak ceraikan dia. Bagaimana kalau dia dah kahwin dengan orang lain? Kerana isteri kata dia dah anggap dia dah ada cerai dan selepas iddah dengan suami pertama dia kahwin. Mana kalau isteri kata, suami pertama kata saya tak ceraikan dia, maka bagaimana jalan penyelesaiannya? Makna suami kena bersumpah. Suami yang pertama kena bersumpah, dan bila dia bersumpah, maka dia berhak mengambil, ataupun isteri itu kena kembali berhak mengambil isterinya, ataupun isteri itu kembali jadi suami dia semula, walaupun kalau anda kata perlu secara paksa lah, mana paksa tu mana dia tak suka, tapi kena, kerana hukumnya dia belum masih lagi kepunyaan isteri, kepunyaan suaminya. Kerana dari segi ikrar, mana dia tahu dia suami dia yang pertama tu ialah suami dia. Cuma tentang penceraian belum pasti. Kerana itu dalam zaman pentadbiran sekarang, zaman sekarang dia kena apa-apa pun yang berkaitan dengan perkahwinan kenalah didaftarkan. Mula-mula yang biasa, yang jarang kita yang sebanyakkan mereka patuhi ialah tentang perkahwinan. Nak berkahwin semua orang melalui tunai, melalui naik qadhi, melalui pejabat agama, maka bila berlaku pernikahan di hadapan pendaftar, maka pendaftar akan bertanggungjawablah menguruskan pendaftaran nikah tersebut, kan? Mana tunai akan bawa barang ni serahkan kepada pendaftar di pejabat agama, dan pejabat agama akan uruskan mengeluarkan surat nikah. Itu bagi nikah yang mengikut peraturan. Ini mungkin yang kalau tak mengikut peraturan, yang biasanya yang nikah kali kedua nak mohon dengan mahkamah, rasa diri tak layak kerana syarat-syarat yang ditetapkan mungkin di segi kemampuan itu tidak mampu misalnya, kan? Ataupun bukan masalah mahkamah, tapi dia bermasalah dengan pasangannya, isteri yang sedia ada. Kerana dia kata ada orang yang berpandangan lebih mudah memohon maaf daripada meminta izin. Mana kerana itu ramai yang mengambil ke depan, dia kahwin dulu, lepas itu dia pergi ke mahkamah, baru dia bila dah tahu dia pun minta lah maaf dengan isteri dia. Tapi risikonya bila hati dah terguris, memang kadang-kadang risiko kepada penceraian itu agak besar. Dan itu kalau tuan-tuan kalau inginlah berpoligami,
ikutlah saluran yang terbaik. Bukan pujuk, tapi gunakan saluran mohon kebenaran, biar mahkamah yang menentukan supaya kedua-duanya dapat hak secara adil. Kerana kebenaran bukan daripada isteri yang pertama. Itu jelas. Mana kebenaran perkahwinan, kita memohon kepada mahkamah, hakimlah yang memberi kebenaran, bukannya isteri. Isteri cuma diambil keterangan untuk untuk memastikan apa yang didakwa oleh suami itu benar. Misalnya ada suami bila nak berpoligami, dia tulis pendapatan dia 5,000. Maka yang tahu pendapatan 5,000 itu ialah isteri dia yang pertama. Dia kata mana, kalau dia bangkang, dia kata mana pendapatan suami saya 5,000, 2,000 pun tak ada. Maka itu mungkin suami kata betul, pendapatan saya bekerja makan gaji 2,000, tapi saya ada pendapatan yang selama ini isteri saya tak tahu. Ketika itu isteri tahulah kan. Suami ada saham, suami ada share, mana yang dia tahulah, ataupun dia mungkin ada kerja-kerja job luar yang tak tahu dari isteri. Mungkin sekali dia pergi mancing misalnya, dia boleh dapat dia minat mancing kan, dia tak berminggu dia pergi ke Pulau Sembilan, sekali dia mancing dia dapat menjual hasil RM300 ke RM400. Kita tak tahu kan. Mana kita rasa apa pergi, bagi kita yang tak pernah mancing ni, kita kata rugilah kan, pergi sewa bot apa semua. Tapi orang yang begini dia ada bot dia sendiri dan dia ada share pula dengan tokek bot. Itu macam-macam. Kerana isteri itu telah mengaku perkahwinan dengan suami pertama dan ia merupakan ikrar atau pengakuan yang sah, lagipun kedua mereka tidak sekata dalam berlakunya penceraian. Penceraian milik suami, kan, hak suami. Macam begitu juga dengan rujuk. Rujuk itu hak suami. Kerana itu kalau dalam mahkamah, dalam pengesahan rujuk, dia akan ambil kira kata pengakuan suami. Adakah dia telah merujuk? Sama ada rujuk itu berlaku secara lafaz. Sebaiknya mengikut mazhab Syafi'i kita ialah berlaku secara lafaz. Tapi ada juga dalam kes mahkamah bagi pengesahan-pengesahan bukan secara lafaz. Dia tak cakap apa, tapi dia dengan rela suami isteri suka sama suka, maka telah berlaku dukhul di sana, maka mereka pun dah duduk bersama. Sedangkan di segi pentadbirannya masih lagi, di segi pejabat agama dia masih lagi memegang sorat cerai. Bila dia nak mohon sesuatu, bila nak buat satu perakuan suami isteri, apa hal, mana bila jumpa orang kata nak minta sorat nikah, maka dia tidak dapat mengemukakan sorat nikah, maka yang ada pada dia sorat cerai. Sedangkan mereka telah, antara yang secara bukan pentadbiran, mereka telah pun melakukan, telah rujuk semula. Sama ada rujuk itu melalui perbuatan yang mungkin mereka suami isteri dan ada saksi. Saksi itu sebagai sunat saja kan, mana saksi, dan ataupun mereka telah berlaku dukhul di sana. Mana kerana itu kalau mereka meyakini rujuk mereka itu adalah rujuk yang mengikut mengikut syarak, maka untuk mendapatkan pengesahan, maka dia kena filekan pengesahan lafaz rujuk. Jangan diam-diam je kan. Saya dokumen ni penting. Kalau tak digunakan oleh kita, tapi kadang-kadang digunakan oleh anak-anak. Dan begitu juga kalau bersabit dengan harta pusaka. Kalau dah dekatnya cerai, maka isteri ataupun suami yang ditinggalkan, kalau isteri kata tu kata isteri, suami tak dapat. Kalau isteri yang ataupun suami yang mati, isteri tak dapat, kerana dokumennya surat cerai, sedangkan mereka telah rujuk. Kalau nak juga, kalau nak pasti juga rujuk itu nak bertukar balik, dia kena buat satu pengesahan yang lain. Dan bila pengesahan itu dibuat oleh orang yang seorang daripada ahli pengesahan tersebut, mana defendernya ataupun plaintiff itu ada, defendernya dah meninggal, dia kena melibatkan saksi yang lain. Kalau tak ada saksi, mana mahkamah dia bila tak cukup keterangan, maka dia terpaksa menolak. Berhati-hatilah. Kadang-kadang kita rasa ada apa dengan sekeping kertas, tapi kadang-kadang sekeping kertas itu besar nilainya. Hukum meminang perempuan yang di dalam iddah.
Kesemua jenis perempuan yang beriddah haram dipinang secara berterus terang, sama ada iddah wafat ataupun iddah talak bain atau talak raj'i atau fasah kerana aib suami atau isteri atau terpasah dengan sebab tertentu. Termasuk dalam pengertian berterus terang dalam pinangan ialah memberi nafkah semasa iddah seperti mana yang terdapat dalam setengah-setengah orang, maka ia adalah haram. Makna dia pula yang tanggung nafkah. Perempuan tu dalam iddah, okay, tak apa, aku tanggung kamu. Ni makna termasuk, ada orang kata beri-beri ada makna ni kan. Makna belum lagi kawan tu habis iddah ni, dia dah mula dah mana hukumnya adalah haram. Adapun meminang perempuan yang beriddah selain daripada raj'iyah, mana tadi haram. Adapun meminang suami yang perempuan yang beriddah selain daripada iddah raj'iyah dalam iddah talak raj'i dengan secara sindiran, ta'arij, hukumnya harus pada syarak. Makna yang selain daripada iddah raj'i boleh bersindir-sindiran, boleh bersindirlah kan. Makna boleh secara kiasan. Tetapi perempuan yang dalam iddah talak raj'i, talak yang boleh rujuk, ini talak satu, talak dua. Talak satu, talak dua Yang suami yang menolak talak ni daripada suami. Yang lain tadi disebab aib ni biasanya di pohon itu kerana fasah, kan? Ataupun ada juga talak bain yang lain dalam bentuk talak khuluk, talak tebus talak, itu lain. Mana yang ni ya raj'i ni, yang suami ceraikan di dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah, aku ceraikan kamu. Mana dengan apa? Talak satu, talak dua. Okey, mana itu raj'i. Tidak harus, maka hukumnya tidak harus dipinang, sama ada dalam secara terus terang atau sindiran, kerana ia masih lagi dalam hukum sebagai seorang isteri. Selain daripada itu, tidak sah perkahwinan perempuan yang masih dalam iddah dan mesti dipisahkan kalau mereka berkahwin dan bersekedudukan. Ini mana jangan sekali-kali. Mana di segi kalau kita yang tahu hukum, yang memahami hukum, yang tahu hukum, ataupun sengaja nak melanggar batasan syarak, ini meminang seorang isteri yang dalam talak raj'i, kerana hukum dia adalah sebagai isteri kepada, mana dia sebagai hukumnya ada sebagai seorang isteri orang, mana boleh dipinang. Itu dia mana. Tapi kalau yang apa, kerana dia suami dia bila-bila masa akan rujuk, dan bila kita ada kita pinang dia, ini menyebabkan kita telah mengganggu dia punya kesetiaan dia. Kalau dia nak berbaik kepada suami pun, dia dah mula dah goyang, kerana dia rasa ada orang nak pinang dia. Mana tak boleh. Dia betul-betul ya gitu. Saya tengok je. Menceraikan isteri yang dalam iddah talak raj'i. Ambil perhatian sikit, mana sama-sama kita ambil perhatian. Isteri yang dalam talak raj'i boleh ditalak oleh suaminya lagi kerana ia masih lagi dalam hukum isteri. Ya, dah cerai talak satu, dia dalam iddah, jangan lagi
mencerai lagi, cerai lagi, tambah lagi. Kalau tambah dia akan bertambah. Jangan kata, jangan beranggapan dia dah kena cerai, boleh aku cakap lagi cerai, aku talakkan kamu. Mana tu sebabnya kalau berulang-ulang tu, mana dalam tempat yang bermasa dan tempat yang berbeza-beza, dia boleh menyebabkan berlakunya bilangan talak. Walaupun dalam satu hari, walaupun dalam tempoh mungkin masa misalnya di rumah, lepas itu di luar kan dia cakap lagi, di dalam kereta cakap lagi. Mana kecuali kalau percakapan tu sebagai pengukuhan untuk orang isteri tak pasti, itu lain lah kan. Isteri yang dalam talak dah raj'i tidak boleh ditalak oleh suaminya kerana ia masih lagi seperti hukum isteri. Maka apabila ia tambah talak dalam iddah raj'i, maka ia perlu memulakan iddah dari waktu talak yang kedua, ataupun memada dibinakan iddah itu di atas iddah yang pertama. Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdah At-Talibin bab 8 muka surat 397 berkata, maka jikalau seorang suami menceraikan isterinya dan ia tidak rujuk, kemudian ia talak sekali lagi, menurut pendapat yang mu'tamad al-mazhab, hendaklah isteri itu membina iddahnya di atas iddah yang pertama sahaja, kerana ia merupakan dua talak yang tidak diselangi oleh wati dan rujuk. Seperti mana perempuan itu diceraikan dengan talak dua sekaligus. Dan berkata Ibn Khairan Al-Astakhari dan Al-Qafal ada dua pendapat tentang wajib diulang semula iddah itu. Mana dia ada percanggahan pendapat, ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia tak berlaku dalam, dia tambah talak itu dalam masa dia tidak rujuk ataupun tidak berlaku dukhul, maka dia dikira walaupun dia talak dikira daripada kiraan iddah itu daripada talak yang pertama. Ada pendapat juga yang pendapat pula, setengah pendapat kata dia kira bermula baru daripada tarikh dia talak kedua. Isteri dalam tanah iddah raj'i dirujuk oleh suaminya kemudian dicerai sebelum wati. Isteri yang dicerai dalam talak raj'i apabila dirujuk oleh suaminya sebelum berakhir iddahnya kemudian dicerai pula sebelum wati, apakah ia boleh meneruskan iddahnya dari talak yang pertama ataupun perlu memulakan iddahnya? Dalam masalah ini pada pendapat fuqaha berselisih pendapat kepada tiga mazhab. Mazhab Daud Al-Zahiri berpendapat bahawa isteri tersebut tidak perlu menyempurnakan iddahnya dan tidak wajib iddah akan datang kerana ia ditalak sebelum lagi didukhul. Mazhab Syafi'i, imam kita, dalam salah satu pendapatnya dari Atma' bin Rabi'i menyatakan bahawa isteri tersebut perlu membina di atas iddah pertama dan hendaklah ia meneruskan iddahnya dari talaknya yang pertama. Oleh itu, ini kerana apabila suaminya menjatuhkan talak ke atasnya sebelum disubuhi, maka ia seperti hukum isteri yang diceraikan dalam iddahnya sebelum dirujuk. Dan wanita yang dicerai pada setiap kali suci sekali talak, hendaklah dibina iddahnya di atas iddah yang dahulu dan tidak perlu memulakan iddah baru. Dan masih lagi yang lebih kurang Al-Zahiri jugalah ya. Yang ketiga, mazhab jumhur fuqara Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Syam dan kebanyakan para ulama, mereka mendapat apabila isteri itu diceraikan sebelum disetubuhi, dia tidak boleh lagi membina iddahnya dari atas masa yang telah berlaku, bahkan hendaklah ia memulakan iddah baru yang akan datang dari hari ia ditalak kali keduanya itu. Suami telah menzalimi isterinya dan bersalah jika ia rujuk tanpa perlu kepadanya. Labih pun isteri tersebut masih seperti hukum isteri yang telah didukhul dari segi kewajipan nafkah, tempat tinggal dan sebagainya. Justru itu ia wajib memulakan iddah yang baru dari hari ia diceraikan.
Makna ada beberapa pendapat. Makna kalau dia cerai, lepas itu dia rujuk, lepas itu dia tak dukul pun tak berlaku sebagainya, dia cerai balik. Ini makna pendapat yang kedua tadi kata dibina di atas cerai yang baru. Ini sikap ataupun perbuatan suami itu adalah perbuatan suami yang menzalimi. Makna tujuan dia nak mempanjangkan iddah perempuan tersebut. Bukan dia rujuk itu bagi tujuan untuk mengambil, tapi dia merujuk itu bagi tujuan untuk menzalimi dia. Nak bagi, mungkin dia tahu kalau dia dapat, kalau dia habis iddah ni dia boleh kahwin orang lain. Kalau dia pun dekat-dekat habis iddah, dia pun rujuk. Lepas tu rujuk, dia pun ceraikan balik isteri dia. Mana perbuatan itu perbuatan yang menyebabkan iddah dia lama. Ada pendapat kata tak dibina dengan atas yang pertama saja, pasal tidak berlaku dukhul di situ. Kerana dia mengambil pandangan yang tadilah, bila tidak berlaku dukhul maka tidaklah berlaku iddah. Macam kita kalau perempuan yang baru kahwin, mana kahwin lah kita kan, tapi lepas itu belum lagi sempat bercerai dengan berlaku dukhul dengan suaminya, dia bercerai, maka dia tidak mempunyai iddah. Dalam istilah undang-undang dia kata janda berhias. Saya rasa cukup setakat itu pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah pada bulan depan kita masih lagi ada sedikit bab iddah ni, iddah isteri yang kehilangan suami, al-maqud, mana